أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan sahabat-sahabat semua. Ustaz, sebentar Kak Syeda pergi ambil live dulu ya. Sekejap ya. Okey. Ustaz, Alhamdulillah recording pun dah nanti pun dibuka. So kita sambung pada kisah yang ketiga Ustaz ya. Keajaiban Isra Mi'raj tu kan baru kata mukadimah je tu kan kita start sikit kan. Ha. Okey. Okey. Cuba. Saya share di Facebook saya kejap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, terima kasih kepada jemaah Ahsanu Amala. Siapa bagi nama ni Kak Syedah? Kak Syeda kepada Ustazah Kak Syeda lah yang kaedah tadabbur. Mula-mula kami tadabbur, rawang tadabbur. Pada dia lah minta dibagi nama ni lah yang nama-nama. So dia kaedah bagi nama sekian-sekian. So dia pilih yang tu lah Ahsanu Amala tu.
Ustazah lah bagi dia setuju dengan nama tu lah. Semoga keberkatan nama yang diambil daripada Quran itu ahsanul amala benar-benar kita kata memberi kesan. Dan alhamdulillah setakat ni insya-Allah sangat memberi kesanlah kepada para jemaah sekalian insya-Allah. Amin. Baik, tanpa buang masa, hari ini kita laju kita ya. Dah separuh kitab dah. Ini kelebihan bila ada kelas mingguan. Dia jadi cepat dan juga kita pun tak lost track lah daripada siri-siri yang sebelumnya. Walaupun ialah mungkin banyak dah tak ingat. Tapi bila recall tu dia jadi mudah ingat. Begitu ya. Nah, paling tidak kalau ada apa-apa tu pernah dah dengar ni, pernah dah belajar ni. Sat nak buka buku dulu ni. Dah dibukalah buku. Kita dah khatam berapa buku dah, saya pun tak ingat. Ada 2, 3 Nah, ni buku 3 ketiga maksudnya kita Ustaz. dah. Maksudnya dia dah 3 dah sini. Jadi paling tidak kita akan recall dan ingat kita pernah baca dan apa semua gitu-gini. Baik, untuk kali ini saya mukadimah panjang lebar tempoh hari berkaitan dengan kisah bagaimana di alam Melayu kita ini, kisah-kisah Nabi dan Rasul kemudian telah dihikayatkan. Dia jadi dihikayatkanlah hikayat. Kerana ini tradisi Melayu sebelum Islam, tradisi Hindu, Buddha apa semua bermula dengan sastra lisan. Sastra lisan itu sangat terkesan dengan tokok tambah dan seumpamanya itu gini, hinggalah baru ada sastra bertulis ataupun sastra tulisan. Tetapi pada zaman Islam datang, tema-tema hikayat dulu, tema dewa-dewi apa semua mula bertukar kepada kisah para nabi dan rasul. Inilah area of my studies on my PhD before lah. Memang itu kita punya ni, sebab kita nak tengok perspektif bila ia dihikayatkan, adakah tidak boleh, kenapa tidak boleh kita nilai ataupun analisis ataupun tengok kisah-kisah tersebut melalui disiplin Al-Quran dan Sunnah ataupun ilmu riwayah dan dirayah. Kerana para pengkaji sastra melihat hikayat-hikayat ini sebagai sumber pendidikan, tarbiyah, sumber nasihat, sumber cerita, kisah sejarah, dan pada mereka tidak wajar terlalu ketat untuk melihat ia dari sudut disiplin ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita pula berpegang apabila kisah tu kisah Quran, kisah daripada hadis-hadis Nabi, maka nak dapat tidak dia mesti tekal dengan disiplin Quran dengan Sunnah ataupun dawabit disiplin berdasarkan ilmu riwayah dan dirayah. Jadi ini benda-benda yang mesti kita yang saya kena perjuangkan lah di luar sana. Sebab melalui hikayat-hikayat inilah membentuk pemikiran dan juga membentuk kita kata pemikiran dan juga kecenderungan beragama masyarakat kita buat sekian lama. Masyarakat yang tidak erti membaca dulu, masyarakat yang hanya sekadar mendengar, mereka ikut saja 100% apa yang ada dalam kitab dan disampaikan kepada mereka melalui mediator, iaitu para penglipu lara, para pencerita, para penceramah, para motivator zaman tu dipanggil wa'az ataupun wa'iz, tukang nasihat ataupun para, ialah kalau dalam tradisi Melayu tu dia ada apa, penglipu lara, dia ada tok nobat, dia ada apa lagi, tok nebeng, dia ada macam-macam lah istilahnya. Jadi mereka pun sentiasa upgrade juga ilmu cerita mereka. Tak cukup dengan cerita Pak Pandai je dari dulu kini selamanya. Jadi bila mari cerita Nabi Adam, bila mari cerita Nabi Yusuf, benda-benda tu lagi menambah keseronokan untuk bercerita, apatah lagi ditopok tambah dan seumpamanya. Jadi antara cerita yang tak terlepas daripada topok tambah itu yang banyak, selain daripada bila nak sampai ke alam Melayu tu dah banyak dah riwayat Israiliyat apa semua, dan juga topok tambah daripada tradisi-tradisi tamadun lain, tamadun Farsinya, tamadun Indianya, nak boleh ke sampai ke alam Melayu ni.
Dah ada dah tokoh tambah, iaitu Israeliat, campur pula tradisi India dan tradisi Farsi India biasanya. Barulah sampai ke alam Melayu. Bayangkan berapa banyak tokoh tambah. Bila sampai ke alam Melayu pula, ditokok tambah pula dengan tradisi dan juga latar penceritaan di alam Melayu pula. Jadi no wonder lah hadis yang sederhana panjang menjadi sangat panjang, boleh jadi satu kitab khusus berberatus muka surat untuk cerita tentang riwayat Isra wal Mi'raj sahaja. Dari sudut kreativiti, itulah kreativiti manusia yang Allah Ta'ala bagi. Benda sikit dia boleh exaggerate jadi panjang-panjang. Itu biasa. Benda mudah saja, ringkas saja, short and sweet saja, tapi dia boleh kembangkan cerita tu jadi satu peristiwa, satu cerita, satu konflik dan seumpamanya. Itu dari sudut kreativiti, kita sebut inilah kehebatan orang Melayu, tok nenek moyang kita dalam kreativiti berkarya dan seumpamanya. Tapi masalah bila dia tokoh tambah itu adalah cerita Quran, cerita hadis. Maka di situ ada masalah. Di situ ada masalah. Kalau yang dia tokoh tambah tu memang cerita rakyat Pak Pandai ke apa semua, tu tak ada masalah lah, ikutlah. Dah. Selagi mana versi itu versi yang boleh diterima akal, tak mempunyai matlamat ini, okeylah. Tapi bila melibatkan Quran dan hadis, walaupun cerita tu akhirnya membawa kepada objektif yang baik, maksud yang baik, tidak boleh. Apabila ada tokoh tambah yang tidak sahih itu. Jadi sebelum kita bermula ni, mintalah ibu ayah sekalian untuk share dengan grup-grup sebanyak mungkin. Dan saya, tempoh hari saya syorkan untuk paling tidak kita target setiap kali kelas kita share dengan 5 orang kawan yang terdekat kita. Style MLM lah. Nak pahala kan? Kalau belas dengan grup tu, biasa kurang berkesan. Tapi mungkin di sini kita dah boleh mula senarai dah. Kawan-kawan sekolah rendah, kawan sekolah menengah, kawan universiti dulu, jiran-jiran, yang boleh kita kontak secara peribadi, WhatsApp secara peribadi. Assalamualaikum, buat apa sekarang, tanya khabar. Ni saya nak ajak, kalau ada masa lapang, join kelas saya ni sekarang ni ada uruskan kelas gini-gini ni. Jadi mungkin berminat jugalah sambil-sambil dengar buat kerja. Share link itu secara peribadi. Tak payah ramai-ramai, target 2-5 orang saja untuk sekali kelas. Dan seumpamanya. Dan ajaklah mereka masuk bergabung dalam grup besar kita. Daripada situlah, insya-Allah grup kita pun makin bertambah, jaringan dakwah kita pun makin berkembang dan seumpamanya. Sepatutnya ibu-ibu sekalian dah ceramah sendirinya. Takkanlah ustaz-ustaz saja duk ceramah semua. Mengaji banyak kitab dah habis tu. Kena dah mula mengajar juga, ataupun menyampaikan. Tapi tak apalah, kalau kata tak mampu juga, rasa tak berapa mampu lagi, tak berapa ni lagi, itulah cara dia, ya. Ambil link kita tu, selain daripada bagi secara umum dalam grup-grup keluarga, grup apa semua, cuba juga bagi personal touch dengan kita punya kawan-kawan baik, rakan-rakan baik dan seumpamanya, untuk ajak join kelas kita. Selain itu, join grup kita yang besar Jemaah Ahsanul Amalan itu, insya-Allah. Baik, kita masuklah pengajian kita ataupun perbincangan berdasarkan hadis. Riwayat siapa ni? Biasa bukan Muslim lah. Kita tengok sekali yang panjang. Sebab apa sekali bilang lah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, kitab Manaqibul Ansar, kedudukan ataupun kelebihan orang Ansar, bab Al-Mi'raj. Al-Mi'raj ni apa dia? Naik ke langit, dan naik dalam keadaan menapak ataupun panjat tangga, ya. Nombor 3887. Beliau juga meriwayatkan di beberapa tempat lain, antaranya dalam kitab Bada'il Khalqi, bab zikril malaikah, bab mengingati malaikat, nombor 3207. Juga dalam kitab Tauhid, bab qaulihi wa kallamallahu Musa taklima, bab diambil ayat Quran, wa kallamallah, dan Allah bertutur dengan Musa dengan pertuturan, dengan percakapan yang ada suara lah. Surah An-Nisa ayat 164, nombor 7517. Imam Muslim juga meriwayatkan dalam Sahih Muslim, Kitabul Imam, bab Al-Isra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila samawat bi fardis salawat.
iaitu kefarduan solat. Nombor 162. Ini sumbernya. Ya. Okey. Selain daripada itu, masa kat Mekah Madinah pun Kak Liza cerita pasal kelas-kelas jemaah Singapura ada yang join dah guru. Alhamdulillah. Ini dakwah Kak Liza. Ini adalah saham lah. Secara tidak langsung. Itulah cara kita menyebar kebaikan. Saya ingat pakcik saya seorang, ya. Dia duk minat lah dengar ceramah sana sini macam-macam lah ceramah. Cuma dia ni tak erti lah nak ceramah apa semua. Dia tak mengaji secara rasmi apa semua. Apa dia buat? Masa tu masa keset ni dia pergi ke jalan pasar. Mana jalan pasar tu, pasar Karak tu. Saya pernah lah ikut dia masa kecil-kecil dulu. Dia akan beli keset murah-murah RM1, RM5 ni, yang pukal tu, dia akan balik, dia akan dubbing ceramah-ceramah. Contoh pada masa tu lah, Ustaz Akil Hai tengah hot. Dia akan dubbing banyak-banyak. Mana-mana orang yang dia jumpa, dia akan bagi, dengarlah kereta. Itu cara dia. Ya. Kemudian zaman CD. Zaman CD tu dia beli, dia dubbing, segala ceramah yang ada tu, dia bagi. Itu cara dakwah dia. Dia kata dia nak ceramah tak erti, sembang kedai kopi boleh lah, dia kata. Nah, jadi itu cara dia. Jadi kita hari ni lagi mudah. Bagi link saja. Tag di Facebook, bagi link dan seumpamanya. InsyaAllah ada kesannya. InsyaAllah ada kesannya. Baik, kita masuklah perbincangan keajaiban Allah. Lebih banyaklah. Keajaiban Isra' dan Mi'raj. An Anas bin Malik yakni radhiyallahu anhu, an Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haddathahum an lailata usriya bih bainama, kata Rasulullah telah bercerita kepada bainahum, mereka ramal ni ramal ni, sahabat-sahabat yang sedang dengar ramal tentang perjalanan Rasulullah pada malam itu, perjalanan malam usriya bih, iaitu perjalanan malam Rasulullah SAW. Dia kata bainama ana fil hasim, Rasulullah sebut, wa rubbama qala fil hijri muttaji'an idh atani atin faqadda qala wa sami'tuhu yaqulu fashaqqa ma baina hadhihi ila hadhihi fakultu liljarudi wahwa ila jambi ma ya'ni bihi qala min sughrati nahrihi ila shi'ratihi wa sami'tuhu yaqulu min qassihi ila shi'ratihi fastakhraja qalbi. Daripada Anas bin Malik, daripada Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi SAW menyampaikan hadis ataupun khabar, berita ataupun cerita tentang malam Isra' kepada beliau. Sabdanya, ketika aku berada di dalam hatim, bukan beliau di sini ni, kepada mereka lebih tepat, bainahum, apa nama, haddathahum, jadi kepada mereka, jamak ramal tu, sahabat ramal, itu lebih tepat ditukar ni. Sabdanya, ketika aku, yakni Rasulullah lah mula cerita ni, ketika aku berada di dalam al-hatim, tapi ada syak sikit, mungkin baginda bersada di dalam hijr Ismail dengan posisi terlentang, yakni Rasulullah sedang terlentang macam nak tidur lah. Tiba-tiba datang kepadaku seseorang lalu membelah. Jadi daripada riwayat ni lah, berdasarkan syarat pada Quran, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Walaupun kemudian ada riwayat yang mengatakan daripada rumah Ummu Hani, sebab ada riwayat lain kan, Isra' Mi'raj ni bermula pada rumah Ummu Hani. Maka berdasarkan riwayat ini, Rasulullah sedang terlentang di Hijr ataupun Al-Hatim, yakni dalam Masjidil Haram. Begitu juga ayat Quran sebut, subhanallazi asra bi'abdihi minal Masjidil Haram. Jelas. Makanya Isra' berlaku daripada Masjidil Haram. Cuma sebelum itu, sebelum ke Masjidil Haram, Rasulullah duduk di rumah Ummu Hani yang berdekatan dengan Masjidil Haram, mungkin juga berlaku. Tapi nak katanya, malaikat mari jemput Rasulullah daripada rumah Ummu Hani, naik burak dari situ, tidak. Sebab sebelum nak Isra' tu, Rasulullah terlebih dahulu dibawa untuk dibedah
dan dibersihkan jantung hati dia tu. Ni cerita ni awal. Maka ku katakan kepadanya, ada orang mari, Rasulullah sedang terlentan di dalam hijr, yakni dalam Masjidil Haram, tiba-tiba datang kepadaku seseorang lalu membelah. Seseorang di sini malaikat lah. Dia berkata, aku mendengar beliau bersabda. Yang ini Rasulullah kata, aku dengar dia sabda, membelah antara sini dan sini. Maka aku katakan kepada Al-Jarud yang berada di sampingku, dari mana dia lakukan? Dia berkata, yang ini Rasulullah kata, dari cekungan atas dada hingga ke bawah perut. Jadi dalam di tengah-tengah dada kita tu ada tempat lekuk tu, hinggalah ke perut pusat. Jadi sepanjang itu. Nah, sepanjang itu dibelah. Kemudiannya aku mendengar dia berkata dari bahagian atas dada hingga bahagian bawah perut, lalu mengeluarkan hatiku. Cuma sini tak bincang. Hati di sini adakah heart atau liver? Yang mana? Heart ke liver? Nah, kita selalu engkau berada dalam hatiku, tapi kita tunjuk jantung. Ni hatiku. Engkau sentiasa dalam hatiku. Ini jantung, bukan hati. Hati di sini liver. Engkau berada dalam liverku. Tak sebut begitu. Kalau terjemah literal, engkau sentiasa berada dalam liverku. You are always in my liver. You are always in my heart. Tapi heart bila terjemah dalam bahasa Melayu adalah jantung. Betul? Jantung ni di sini. Jadi yang mana sebenarnya? Ini dibincangkan. Maka Sahibul Fadilah, guru kami, Fadilatul Syekh, Dr. Profesor Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, dia guna istilah jantung hati. Jantung hati. Dia gabung dua-dua ni. Untuk merujuk kepada, tidaklah literalnya jantung dan hati ini, tapi lebih kepada satu institusi qalbu. Satu institusi dalam jiwa yang selain pada minda. Walaupun minda ni kita kata ada di otak, tapi sebenarnya bukan berada di otak, dia benda gaib. Ya, tapi kalau otak bergegar, dia jadi hilang akal, tak berfungsilah minda tu. Tapi nak kata betul-betul dia ada di situ, tak juga. Cuma dia macam pemancar ke lagu mana ke. Begitu juga heart ataupun qalbun, yakni disebut di sini, qalbi, hatiku ataupun jantung hatiku tu. Jadi secara zahir material fizikalnya adalah jantung hati ataupun liver. Jadi yang dikeluarkan oleh malaikat Rasulullah dibasuh ni adakah jantung ataupun hati? Ada. Kalau hati di bawah ni lah, atas perut, bawah perut tu. Tapi kalau jantung maksudnya yang berdegup ni lah, yang berdegup, yang berdetak ke yang berdegup? Berdegup. Begitu. Tak apalah, itu secara makluman dari sudut cara kita melihat benda tu. Baik, summa utitu bitashtin min dhahabin mamlu'atin imanan. Faghusila qalbi thumma husya. Thumma utitu bidabatin dunal baghli wa fawqal himari abyad. Faqala lahul jarudu huwal buraku ya Aba Hamzah. قال أنس نعم تضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل جاء ففتح. Kemudian didatangkan sebuah mangkuk emas yang syarat dengan iman. Digambarkan bahawa iman telah dibawa dalam satu mangkuk dan mangkuk itu mangkuk emas. Lagu mana mangkuk ni? Wallahu alam. Kemungkinan paling besar memang dibawa dari syurga lah. Patut iman tu macam mana? Macam bertih jagung ke? Macam apa nama? Wallahu alam. Tak erti nak kata tuan-tuan. Patutlah mukjizat. Satu benda yang luar biasa. Ya. Kemudian hatiku dicuci, kata Rasulullah. We still cannot terjih between heart and liver. Jadi yang dibasuh di sini, yang dimaksudkan hati di sini ada heart ataupun liver yang dicuci kan. Pada jantung tu macam besar sangat tu. Tak besar sangat, besar penumbuk ya, besar penumbuk kita kan. Jantung nak. Tapi kalau liver tu dia
Dia macam ni sikit, dia lepes sikit tu, warna hitam tu, warna merah darah tu. Lalu dipenuhi, yakni dengan iman, kemudian dikembalikan. Kemudian didatangkan kepadaku seekor binatang yang lebih kecil daripada bagal dan lebih besar daripada kaldai. Bagal dengan kaldai ni binatang yang orang Arab sangat sensitif apa hari ni. Anta bagal, sudahlah. Nah, anta bagal. Bagal dengan kaldai ni lebih kurang je, cuma bagal ni lebih kecil lagi ke lebih besar pada kaldai, dia lebih kurang dua ni. Bunyi dua-dua huruf. Hek-hok. Dia lebih kurang babi jugalah. Nah, orang Melayu ni sensitif dengan babi. Nah, kalau sebut babi tu, jangan khinzir. Dia bunyi arak sikit dia kata. Lembut sikit bunyi. Khinzir. Padahal sama je babi dengan khinzir, apa masalahnya? Kasar sebut babi kasar. Babi-babi je lah. Nah, macam zina dengan hubungan luar nikah. Hubungan luar nikah. Jangan sebut zina, sebut hubungan luar nikah. Antara tanda akhir kiamat ni banyak benda yang haram ditukar istilah, nampak macam jadi tak haram. Jangan minum arak, jangan sebut arak, alkohol. Jadi saya tak ni alkohol sikit je ni, berapa persen saja. Ada tak kira lah. Nah, nampak? Jadi bagal dengan kaldai berwarna putih. Kalau dalam kitab Jawi yang kita kata hikayat tadi, dia syarah bab ni saja ni. Barangkali 2 hari tak habis ni. Contohnya dia baca mata tadilah, kemudian dia datang kepadaku. Wa fawqal himar abyad. Thumma al-utita bidabbatin dunal baghli wa fawqal himaril abyad. Summa kemudian uti tu didatangkan kepadaku, kata Rasulullah, bidabatin, binatang yang melata, maksudnya guna 4 kaki, dunal bagal, seolah-olah bagal, wa fawqal himar, kecil sikit pada bagal, atas sikit pada himar, abyad, warna putih. Dia syarah ni ya. Geremak sebab borak ini begini dalam syurga, kejadian dia, tok nenek dia siapa, dia punya keturunan macam mana jadi. Kena karut lagi, malaikat telah berjimuk dengan ni. Dia mengarut lah, dia akan jadi ngarut nanti. Nak boleh ke keluar cerita pasal borak ni. Akhirnya borak ni sebab malaikat setelah diarahkan oleh Allah untuk bawa Rasulullah nak cari borak. Pastilah borak duduk dalam syurga. Masuk dalam syurga, cari. Maka sampai ke kandang ataupun kawasan yang penuh dengan borak. Maka carilah borak mana nak bawa. Tak boleh bawa semua. Takkan nak bawa semua sebab nak bawa Rasulullah seorang saja. Maka carilah borak yang mana ni, interview dulu seorang-seorang. Tanya dah, boleh tak? Cari, tengok ada seekor ni. Ada seekor ni, segak bukan main dia ni. Dia punya segak tu Kak Liza ya. Dia nampak bercahaya, bersinar dia tu, begitu begini. Di kepalanya tertulis Muhammad. Maka Jibril pun segera tahu inilah borak yang sudah ditakdirkan sejak azali untuk bawa Nabi Muhammad pada malam Isra wal Mi'raj. Alah, kita dengar cerita dekat Ibrahim mulut dah. Sedaknya ustaz cerita. Ini betul. Kita budak khoyal lagu mana borak ni. Saya tunjuk dah gambar-gambar minggu lepas kan. Nanti boleh google sendiri. Jari ada Muhammad atas dahi. Badan manusia ada sayap, lepas tu kaki, kuda kaki keldai. ada. Jadi Pegasus. Jadi apa nama? Bukan Pegasus, apa dia? Arius ke apa? Dalam tradisi Rom dan seumpamanya itu. Jadi panjang juga. Kalau kata dalam tradisi hikayat kita ni panjanglah cerita. Tapi itu tidak terjadi. Tengok, yang dalam hadis ni satu baris je. Kemudian didatangkan kepadaku seekor binatang yang lebih kecil daripada bagal dan lebih besar daripada kaldai, yang berwarna putih. Khalas. Tambahlah sikit, maka Jarud, salah seorang yang duduk dengar tu, berkata atau bertanya kepada Abu Hamzah ni, Anas bin Malik, adakah itu burak? Al-barku kilat. Burak. Wahai Abu Hamzah, maka di Kelantan ada burak oil sekarang. Agak-agak letak minyak tu jadi terbang ke macam mana? Tapi dahsyatlah dia punya nama tu, burak oil. Kita tengok, wow. Arak tengok pun jam ni. Ada. Maka Anas berkata, yakni Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata, ya, dia meletakkan langkahnya pada hujung paling jauh, lalu aku dibawa di atasnya.
Kemudian Jibril bertolak denganku hingga tiba di langit dunia, lalu dia meminta dibukakan. Di dalam riwayat ni, tidak kita pergi ke Palestin dulu dan juga solat apa semua peristiwa tu, melainkan cerita tiba-tiba naik ke langit. Biasalah tu. Kan ada pelbagai riwayat dalam kini. Cuma kalau ikut dari segi istilah bahasa, Isra' bermaksud jalan malam dan Mi'raj naik ke langit, dan naik tu Mi'raj menapak menggunakan tangga ataupun menggunakan alat tertentu lah. Itu Mi'raj. Jadi sekarang, setakat yang kita ingat, saya sendiri pun tak ingat bahawa Rasulullah naik Mi'raj dengan burak. Sebab dia naik dengan Jibril saja. Burak ditinggal di Palestin ataupun di Masjidil Aqsa tu. Dalam setengah riwayat, kita kena tengok balik, digambarkan Rasulullah ikat burak ataupun tinggallah burak di situ, barulah Mi'raj naik ke langit. Yang kata batu nak ikut apa semua itulah yang tidak sahih tu. Ada batu nak ikut naiklah apa semua. Dan seumpamanya, maka katanya, ketika naik dah atas tu, langit pertama, langit dunia lah, langit pertama ni, lalu dia meminta dibukakan. Langit pertama ni di mana, tuan-tuan? Di mana? Saya secara peribadi percaya langit pertama, langit dunia ni, di bawah dia ni, seluruh alam bima sakti raya yang kita dapat tengok pada hari ini. Maksudnya segala bintang, planet, bima sakti, segala the Milky Way of Galaxy yang sains tak boleh discover lagi hujungnya di mana, mula je di mana, yang Stephen Hawking kata started from the black hole whatsoever. Kita pun tak tahulah, ikutlah. Tapi kita tahu Allah Ta'ala cipta dan dia ada permulaan alam ini. Dia tidak qadim, yang ini kekal. Itu ahli falsafah Greek kuno duk kata bahawa alam ini qadim, iaitu wujudnya wujud bersama dengan Tuhan. Bahkan alam ini di dalam Tuhan. Kerana alam ini sebahagian daripada Tuhan. Jadi kita ni siapa? Kita pun sebahagian daripada Tuhan. So kita pun kena carilah jalan kembali kepada Tuhan. Dan kalau kita capai itu, man arafa nafsahu, siapa, kalau kita kenal diri kita, dah capai dah hakikat diri kita, maka tidak perlulah syariat atas diri kita. Di situ. Maka nak semayang bang buat apanya? Kemuncaknya di situ. Falasifah. Sangat falsafah. Jadi apa yang berlaku adalah, saya secara peribadi, bacaan-bacaan kita terhadap Nas dan juga sains sedikit, saya cenderung menyatakan segala makhluk yang sains dapat jumpa, dan yang maksudnya kita sebut alam semesta, ataupun sains guna the Milky Way of Galaxy. Kalau ini galaksi kita, yang sistem solar ada satu matahari, entah berapa juta bilion sistem solar lain berada di luar sana, dalam the Milky Way of Galaxy. Dan the Milky Way of Galaxy ni pula, entah berapa puluh juta bilion trilion Milky Way of Galaxy lain ada di alam luar sana. Dan saya yakin itu semua di bawah langit pertama. So tiba-tiba kita nak bincang Allah di mana? La ilaha illallah. Kok dari? Tak layak soalan Allah di mana, macam mana. No, tak layak langsung. Bila kita ketahui hakikat besarnya Allah Ta'ala ni. Mungkin kita boleh tengoklah tayangan sekejap. Mungkin ada yang belum tengok kan? Kita tengok stop sharing sekejap. Kita buka, apa dia buka ni? Share sound, of course. Optimize for video clip. Alright. Headphones. File. No. Dropbox. Microsoft OneDrive. Box sekejap. Mana pula dia ni? Kita buka Google. Kita buka ni lah. YouTube ni. Okey, jap. Mana ni? Mana Zoom? Okey. Kita share balik. Okey, nampak ya? Nampak, Ustaz. Okey, kita boleh tulis how big this universe. Lebih kurang begitulah. Jangan keluar belik-belik, sudah. Okey, kita tengoklah video ni. Semua tengok, tapi yang ni
Suara ada dengar ke? Suara? Tak dengar, Ustaz. Ustaz, tak ada. Tak ada suara? Tak ada suara, Ya. maksudnya saya kena share sound. Okey, jap. Ada. Mana dah kita punya bumi? Mana dah kita? Okey. Katakanlah itu the universe. Sebab ni simulasi. Boleh jadi betul dan boleh jadi tak betul. Tapi sains cuba cerap data tersebut. Banyak lagi nanti puan-puan tengok segi tunjukkan nak cucu apa semua.
very good exposure lah untuk mereka berfikir dan seumpamanya. Tapi kalau kita terima katakan takdir yang besar tadi itu adalah universe. So boleh bayang tak universe itu di dalam ruang yang mana? Ya? Universe itu dalam ruang yang mana? Nah, dia berada dalam ruang yang mana? Jadi ini pentingnya kita tak boleh nafikan basic science belajar di sekolah, sangat penting. Janganlah kata hafal je lah Quran, tak payah mengaji sains, matematik apa semua, no. Silap. Sains, matematik, biologi, semua ilmu Islam. Semua ilmu yang untuk bawa kita kenal Allah. Sebab kalau tak ada basic sains, basic matematik, basic biologi, apa semua itu gini, kita akan boleh jahil dan tak akan faham pada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi daripada apa yang simulasi yang salah satu yang cuba diusahakan. Alhamdulillah. Sorry. Yahdi wa yahdinakumullah. Jadi apa yang cuba diperlihatkan tadi, cuba kita bayangkan, kalau kata tadilah, inilah universe. Jadi kita ni tak tahulah bersama mana ya. Jadi universe ini dalam ruang yang mana? Ruang ini ada dalam ruang yang mana? Tak boleh bayang, tuan-tuan. Dan itu semua pada saya masih di bawah langit pertama. Ada berapa lapis langit? 7. Dan Rasulullah go through every single of 8 at the night of Mi'raj. So kita tak boleh bayanglah apa yang Rasulullah experience ya. Jadi benda-benda begitulah menyebabkan seorang Nabi dan Rasul, khususnya Rasulullah, tak mungkin lagi iman dia turun. Iman dia akan sentiasa naik sokmo-sokmo sampailah dia mati. Kita naik turun ni sebab apa? Sebab kita antara lain tak experience dan tak boleh tengok hal-hal gaib. Bukti kekuasaan Allah yang hakiki, iaitu alam gaib. Alam ini bukti dah. Tapi ada bukti yang lebih hebat, iaitu alam gaib. Rasulullah dibuka hijab. Dibawa naik Isra' Mi'raj. Menghadap Allah Ta'ala apa semua. Berdapat. Sebab itulah iman dia mencanak, tak akan turun-turun dah sampai bila-bila. Jadi, langit pertama di mana? Langit pertama setelah segala makhluk yang berada di dalam universe. So-called universe or the Milky Way of Galaxy, whatsoever we call it. Semua itu dah selesai. Barulah jumpa langit pertama. Dan langit pertama ada makhluk dia, langit kedua ada makhluk dia, langit ketiga. Dan seluruh yang kita sebut the Milky Way of Galaxy, segala planet-planet yang kita tengok sebahagian tadi, yang sains dapat cerak pada hari ini, setakat yang mereka boleh imagine aja cerak, itu semua tidak lain melainkan ada penghuninya daripada kalangan malaikat. Tidak ada ruang di angkasa raya sana yang tidak ada malaikat, melainkan Rasulullah pada malam Isra' Mi'raj tengok mereka bersusun-susun sehingga tak ada ruang. Bayangkan. Dan mereka semua pada malam tu datang ke mana? Datang ke tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr, iaitu datang ke muka bumi ni untuk apa dia? Untuk arahan Allah Taala untuk memberikan rahmat kepada penduduk dia pada malam Lailatul Qadar. Allahu akbar. Betul, kita kata dengan sains kita akan dapat kenal Tuhan dengan lebih padu lagi sebenarnya. Pendekatan sains tabi'i pada hari ini memahamkan anak-anak, memahamkan orang bukan Islam tentang hakikat sains, kena caranya akan bawa mereka kepada kebenaran Al-Quran, sekaligus kebenaran Islam, sekaligus kebenaran dan kewujudan hakiki, the Lord, the God Almighty, the only one, Allah Azza wa Jalla. Sebab tu jangan terpengaruh jika ada mana-mana ustaz kata tak penting, tu ilmu dunia, belakang tu sains, matematik, fizik, biologi, tu tak payah mengaji. Tak payah ambil tahu langsung. Tak jadi orang kafir pun kalau kita tak. Tapi kita kata ya, mengaji Quran. Tapi nak faham Quran tu, segala ilmu fizik, biologi, ilmu matematik itu semua sangat penting.
untuk akhirnya kita benar-benar faham Quran. Sebahagian besar daripada Quran. Jangan pernah ada minda kita untuk ilmu sekular, ilmu barat. Kita kena, no. There's no such thing like that. Islam sepanjang sejarah tidak memisahkan itu semua. Kita buka ajaran Kristian. Ya? Dan seumpamanya. Ya? Okey, baik, kita pergi lagi. Maka apa berlaku ketika sampai di langit pertama, maka ditanya. Ditanyalah kepada Jibril. Man hadha? Siapa tu? Qala Jibril pun jawab, aku ni Jibril. Qila wa man ma'aka? Dan siapa bersama kamu? Qala Muhammad, Jibril pun jawab, Muhammad. Qila wa qad ursila ilaih? Maka soalan malaikat jaga langit pertama tu tanya, wa qad ursila alaih, adakah dia telah diutuskan ataupun dinobatkan jadi rasul? Qala na'am, ya sudah. Qila marhaban bih, selamat datang, penuh kasih sayang. Marhaban ni pada perkataan hub marhaban, yakni selamat datang, mendaikanlah dengan kasih sayang, selamat datang dengan kasih sayang. Marhaban bih, selamat datanglah, dialu-alukan ke atas kamu. Fa ni'mal maji'u ja'a, fa ni'mal maji'u ja'a, apa dia? Pelawat terbaik telah tiba. Fa fataha, maka bukalah, maka dia pun buka pintu langit yang pertama, langit dunia. Allahu Akbar. Tengok alam semesta tadi pun tak habis nak fikir lagi. Rasulullah telah experience untuk jumpa dengan ataupun naik ke langit pertama untuk tengok pula makhluk-makhluk di langit pertama. Tak tahulah Rasulullah tengok apa. Ya. Kalau kita makan pakai mati yang begitu dah. Terkejut. Terkejang dah. Tengok pelik sangat. Terkejut. Maka falamma khalastu fa idza fiha Adam. فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابنا قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. Bila naik saja ke langit pertama, ketika aku masuk, kata Rasulullah, yakni langit pertama, ternyata di dalamnya ada Adam. Maka dia, yakni Jibril, berkata, inilah bapamu Adam, ucapkanlah salam kepadanya. Maka aku ucapkan salam kepadanya. Dia jawab salamku lalu berkata, selamat datang Ibni Saleh wan Nabiyyus Saleh. Selamat datang anak yang saleh dan Nabi yang saleh. Kemudian dia, Jibril, meneruskan perjalanan bersamaku. Dia ringkas saja, jumpa. Ucapan begitu saja, tak ada. Oh, Nabi Adam ajak pergi makan dulu rumah dia. Makan teh dulu, mandi-mandi, rehat dulu. Lepas tu sembang-sembang, kenangan-kenangan, cerita sepanjang hidup lagu mana. Tak ada. Ringkas begini saja. Sebab tujuan cerita ni bukan nak cerita detail-detail itu. Tujuannya ada tujuan-tujuan lain. Iaitu dalam bab ini tentang pewahyuan salat. Pensyariatan salat itu paling besar sekali dalam cerita Isra' Mi'raj. Nah, tapi seringkali mesej yang lebih besar itu hilang. Sebab apa? Sebab yang difokuskan adalah tetek bengek dan perincian. Borak tu besar mana, kaki borak warna apa, kalau dia warna putih belaka, putih apa, pearl white ke, metallic white ke, benar-benar ngarut gitu yang difokuskan. Nah, maka ketika kemudian selesai situ, maka mereka pun pergilah ke langit yang kedua. Lalu dia pun minta dibukakan. Maka ditanya, siapakah itu? Man hadha? Maka dijawab Jibril. Wa man ma'aka? Ditanya lagi, siapa bersama kamu? Maka dijawabnya Muhammad. Ditanya, faqad ursila ilaika. Maka dia telah dirasulkan ataupun telah wa qad ursila ilaih. Dia telah dirasulkan ataupun diutuskan. Qala na'am. Qila marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang kepadanya.
fa ni'mal maji'u ja'a, dan maka sebaik-baik penziarah pelawak telah datang kepada kita. Fa fataha, maka bukalah. Falamma khalastu idza Yahya wa Isa, maka bila masuk saja langit kedua, ada siapa situ? Ada Yahya dengan Isa. Kedua-duanya adalah sepupu, kata di sini. Maka dia, yakni Jibril, berkata, ini adalah Yahya dan Isa. Maka ucapkan salam kepada kedua-duanya. Maka aku ucapkan salam dan kedua-duanya menjawab. Kemudian kedua-duanya berkata, selamat datang saudara akhis saleh wan nabiyyus saleh. Nabi anda sebut ibni saleh, anakku yang saleh, dan nabi yang saleh. Nabi Isa dengan Nabi Yahya sebut akhi salih wan nabiy salih. Marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Nah, sama level lah tu. Thumma sa'ida bi ila as-sama'i ats-tsalisah fastaftaha. Qila man hadha? Qala Jibril. Qila wa man ma'aka? Qala Muhammad. Qila wa qad ursila ilayhi? Qala na'am. Qila marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a fa futiha. Falamma khalastu idza Yusuf qala hadha Yusuf fasallim alayhi. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ sama lah dialog dia duduk ulang-ulang. قال محمد. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح. Kemudian dia Jibril meneruskan perjalanannya bersamaku hingga tiba di langit ketiga. Lalu dia minta dibukakan, maka ditanyakan siapa itu. Dia menjawab Jibril. Ditanya lagi siapa bersamamu. Dia menjawab Muhammad. Ditanya lagi apakah dia telah menjadi Rasul. Dia menjawab, Jibril jawab ya. Dikatakan selamat datang, pelawak yang paling baik telah tiba. Maka dibukalah. Tatkala aku masuk, ternyata di dalamnya ada Yusuf, kata Nabi Muhammad SAW. Maka dia Jibril berkata, inilah saudara kamu Yusuf, ucapkanlah salam kepadanya. Maka aku ucapkan salam kepadanya. Dia jawab salamku lalu berkata, selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Kemudian dia Jibril meneruskan perjalanan bersamaku hingga tiba di langit keempat. Lalu dia minta dibukakan. Maka ditanyakan siapa itu. Dia menjawab Jibril. Ditanyakan lagi siapa bersamamu. Maka langit ketiga Yusuf. Dah. Langit pertama Adam, langit kedua Isa dengan Yahya, langit ketiga Yusuf, maka langit keempat siapa ni? Kemudian meneruskan perjalanan bersama ke langit keempat. Lalu minta dibukakan bla 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 bla. Apakah dia telah menjadi Rasul? Dia menjawab ya. Dikatakan selamat datang pelawak yang paling baik telah tiba. Maka dibukalah. Falamma khalastu idza Idris. Qala hadha Idris fasallim alayhi. Fasallamtu alayhi faradda thumma qala marhaban bil akhi salih wan nabiy salih wan nabiy salih. Thumma sa'ida bi hatta ata as-sama' al-khamisah. فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون. قال هذا هارون فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. Tatkala aku telah masuk, ternyata di dalamnya ada Idris, langit keempat. Maka dia Jibril kata, ini adalah Idris, ucapkanlah salam kepadanya. Maka aku ucapkan salam kepadanya. Dia jawab salamku lalu berkata, selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Kemudian dia Jibril meneruskan perjalanan bersamaku hingga tiba di langit kelima. Lalu langit kelima dah. Ada. Lalu dia minta dibuka, maka dari siapakah itu? Dia menjawab Jibril. Maka ditanyakan siapa bersamamu? Maka menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi apakah dia telah menjadi Rasul? Dia menjawab ya. Dikatakan selamat datang, pelawak paling baik telah tiba. Maka dibukalah. Tatkala aku telah masuk, ternyata di dalamnya ada Harun. Maka dia Jibril berkata, ini adalah Harun. Ucapkanlah salam kepadanya. Maka aku ucapkan salam kepadanya. Dia jawab salamku lalu berkata, selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Thumma sa'ida bi hatta atas sama as-sadisah. 6. Fastaftaha. Qila man hadha? Qala Jibril. Qila man ma'aka? Qala Muhammad. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى. قال هذا موسى فسلم عليه. فسلمت عليه فرد.
thumma qala marhaban bil akhi salih wan nabiy salih falamma tajawaztu baka qila lahu ma yubqika qala abki li anna ghulaman bu'itha ba'di yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru man yadkhuluha min ummati. Musa panjang sikit ada cerita dia. Kemudian dia Jibril meneruskan perjalanan bersamaku hingga ke langit ke-6. Lalu dia minta dibukakan. Maka berlakulah dialog yang sama tadi, saya tak ulang. Selamat datang pelawak soleh apa semua ni. Maka tatkala aku masuk, Rasulullah kata ternyata di dalamnya ada Musa. Maka dia Jibril berkata, ini adalah Musa. Ucapkanlah salam kepadanya. Maka Nabi Muhammad pun ucapkan salam kepadanya. Dia menjawab salamku lalu berkata, selamat datang saudara yang saleh dan Nabi yang saleh. Ketika aku hendak meneruskan perjalanan, dia menangis. Siapa menangis ni? Musa alaihissalam. Musa alaihissalam menangis. Sebab apa menangis tu? Sebabnya dia kata, dia menjawab. Aku bertanya, Rasulullah tanya, ma yubkika? Kenapa kamu menangis ni? Apa maksud tadi? Mata ya baka. Okey. Falamma tajawaztu baka qila lahu ma yubqika. Apa yang menyebabkan kamu menangis ni? Dia apa kata? Apa dia kata? Aku menangis sebab apa? Ada pemuda, ada orang yang diutuskan selepas daripada aku, umatnya masuk syurga lebih ramai daripada orang yang memasukinya daripada kalangan umatku. Sedih, cemburu, kau tak tahulah Nabi Musa ni. Maksudnya bukan cemburu kerana apa-apa kuasa ke, kerana dapat duit banyak ke, harta kuasa, dapat isteri ramai ke apa semua. Menangis, sedih tu sebab apa? Sebabnya umat aku masuk syurga sikit berbandingan umatmu ni, hai Muhammad. Seorang pemuda ni Muhammad lah sini maksudnya kalau kata cemburu pun cemburu yang begitu. Cemburu kerana Allah, umatmu lebih ramai masuk syurga daripada umat aku. Jadi aku sedih lah. Ini cara Nabi-Nabi dan Rasul cemburu. Ataupun cara mereka kita kata, itulah cara mereka express mereka punya perasaan. Iaitu, lagi ramai boleh masuk syurga, itu lagi menggembirakan mereka. Lagi mereka puas, lagi mereka berjaya lah. Dan seumpamanya. Maka katanya thumma sa'ida bi ila as-sama'i as-sabi'ah fastaftaha Jibril. Qila man hadha? Qala Jibril. Qila wa ma ma'aka? Qala Muhammad. Qila wa qad bu'itha ilayhi? Qala na'am. Qala marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a falamma khalastu fa idza Ibrahim. Qala hadha abuka fasallim alayhi. Qala fasallamtu alayhi faradda as-salam. Marhaban bil ibni salih wan nabiy salih. Kemudian dia Jibril meneruskan perjalanan bersamaku hingga langit ke-7. Lalu dia minta dibukakan sebagaimana jawapan tadi. Maka dibukalah. Tak kala aku masuk, ternyata di dalamnya ada Ibrahim. Pada setengah riwayat, Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur, iaitu kiblat makhluk Allah di langit, malaikat-malaikat sekalian. Maka Jibril berkata, ini adalah bapamu, ucapkan salam kepadanya. Maka aku ucapkan salam kepadanya. Dia menjawab salamku lalu berkata, selamat datang anak yang saleh, ibni salih, wan nabiyyi salih. Maka thumma rufi'at li sidratul muntaha. Sidrah muntaha, penghabisan. Atas langit 7 lagi, sidratul muntaha. Langit pertama sampai langit ke-7. Atas langit ke-7, sidratul muntaha. Disebut atas lah. ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبكها مثل قلال هجر وإذا ورفها مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى وإذا 4 أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهاران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع للبيت المعمور
thumma utitu bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin wa ina'in min asal fa akhadhtu al-laban faqala hiya al-fitratu anta 'alayha wa ummatuka thumma furidat 'alayya as-salawatu 50 salatan kulla yaumin. Kemudian aku diangkat hingga ke Sidratul Muntaha. Ternyata buah-buahnya seperti kolah-kolah hajar dan daun-daunnya seperti telinga gajah. Yakni situasi di sana di Sidratul Muntaha tu macam satu tempat penghidupan lah, ada taman ke lagu mana tak tahulah tempat. Tapi disebutkan bahawa buah-buahnya seperti kolah-kolah hajar. Buah-buah di sana tu lagu mana besar dan daun-daunnya seperti telinga gajah besar-besar belakang. Dia Jibril berkata ini adalah Sidratul Muntaha. Tiba-tiba terdapat 4 batang sungai. 2 sungai yang batin dan 2 sungai yang zahir. Maka aku katakan, di manakah 2 sungai ini wahai Jibril? Dia menjawab, 2 yang batin itu adalah 2 batang sungai di dalam syurga. Manakala 2 batang sungai yang zahir, ini adalah Nil dan Euphrat. Di Iraq. Kemudian aku diangkat ke Baitul Ma'mur. Daripada Sidratul Muntaha, naik ke Baitul Ma'mur. Langit ke-6, langit ke-7, naik ke Sidratul Muntaha, naik ke lagi Baitul Ma'mur. Bila sampai di Baitul Ma'mur, kemudian aku diberi sebuah bejana berisi khamar. Bejana bekas air ataupun cetong ke ataupun bekas air lah nak minum berisi khamar iaitu arak, sebuah bejana berisi susu dan sebuah bejana berisi madu. Maka aku ambil susu sehingga dia yakni Jibril berkata ini adalah fitrah yakni agama Islam. Sesuai dengan kehendak agama kamu syariat ni. Yang engkau dan umatmu diciptakan untuk memilikinya, kemudian difardukan kepadaku salat 50 kali setiap hari. Lepas 50 kali bukan 10 rakaat ya. Maksudnya kalau 50 kali, katakanlah 1 kali solat kali dengan 2 rakaat. Berapa rakaat? 100 rakaat. Sudah. 100 rakaat kak. 17 rakaat sekarang ni pun bagi setengah orang Ini 100 rakaat. Sebab 50 kali bukan 50 rakaat ni. 50 salatan. Bukan 50 rakaatan. Kalau 50 rakaatan, maka 50 rakaat. Ni 50 salatan. 50 kali solat. Kalau ni jadi syariat, tak tahu kita jadi apa dah tu. Balik awal lah kita. Semua orang Islam gauk belakang kaki. Kaki bekok belakang kaki. Tapi kalau 100 rakaat tu ataupun 100 kali solat, mungkin cara solatnya lain. Wallahu alam lah, kita tak tahu lah. Mungkin cara solatnya boleh pakai niat begitu ya. Wallahu alam kita. Akad takbir Allahu akbar ke, ikut boleh solat mana-mana, melentang macam mana. Tapi tidak, yang berlaku adalah sebagaimana yang sudah kita terima syariatnya pada hari ini. Nampak tak? Baik, katanya lagi apa tu? Faraja'tu famarartu ala Musa. Faqala bima umirtah. Qala umirtu bi 50 salatan kulla yawm. Qala inna ummataka la tastati'u 50 salatan kulla yawm. Wa inni wallahi qad jarrabtu an-nasa qablak. Wa 'alajtu bani Israila ashadda al-mu'alajah. Farji' ila rabbika fas'alhu takhfifa li ummatika. Faraja'tu fawada'a anni 10. Faraja'tu ila Musa faqala mithlah. Maka kalau perkasa hadis ni tak sebut pun Rasulullah naik jumpa dengan Allah Ta'ala. Dia tak secara eksplisit menyebutkannya. Tapi ada riwayat-riwayat lain secara jelas menyebut bahawa Rasulullah naik untuk berjumpa Allah Ta'ala lah. Kemudian aku kembali dan berlalu di tempat Musa. Musa tingkat berapa tadi? Langit ke berapa?
Langit ke-6. Langit ke-7 Ibrahim. Tak? Langit ke-6. Maka apa berlaku? Musa tanya, apa yang diperintahkan kepadamu? Baginda SAW bersabda, aku diperintahkan melakukan 50 kali solat. Saya ulang, 50 kali solat. Bukan 50 rakaat, 50 kali. Setiap hari, kulla yaum. Allah lepeh lah kita. Musa berkata, apa Musa kata ni? Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan 50 kali solat setiap hari. Sebab apa? Musa ni senior. Musa ni senior dalam dakwah. Musa telah menguruskan ratus ribu juta mungkin Bani Israel, antara manusia yang paling kerah, paling bermasalah, paling macam-macam sekali. Musa tinggal tak sampai seminggu, 2 minggu, 40 hari. Habis jadi separuh ataupun disebutkan ramai, majoriti boleh jadi kafir. Hingga dalam taubat mereka adalah hadis yang sahih, mereka kena taubat dengan bunuh diri. Mereka kena taubat dengan bunuh diri sebab murtad dan sembah Samiri ataupun lembu Samiri. Jadi bila Musa balik, Musa pun marah balik, mereka pun taubat, sedar, mereka nak taubat balik, maka syariat Nabi Musa masa tu apa dia? Siapa nak taubat kena bunuh diri. Maka Bani Israel bunuh diri. Dalam riwayat tersebut tak silap saya dalam 80,000 ataupun 40,000 telah bunuh diri. Sehinggalah turun wahyu yang baru kata, okey cukup. Siapa nak taubat cukup dengan basuh ataupun mandi, basuh diri mereka di sungai Nil atau sungai mana, mereka pun pergi basuh. Bila mereka basuh, turunlah air bekas basuhan mereka itu berwarna emas. Simbolik kepada mereka sembah lembu emas Samiri itu. Itu adalah hadis sahih, nanti kita akan belajar. Jumpa hadis itu. Banyak hadis-hadis pelik lagu tu sebenarnya. Kita tak jumpa. Yalah, Sahih Bukhari saja 8,000 hadis. Mana nak larat baca belakang. Jadi kita buat secara maudu ini, kadang-kadang kita jumpa, oh ada hadis lagu ni. Oh, ada, nampak tak? Jadi ramai dah yang bunuh diri masa tu, yang telah bunuh diri, dan bila bunuh diri ni taubat nasuha lah zaman mereka, ya. Itu pun kita duk fikir balik, kalaulah syariat Nabi Muhammad, maksudnya apa dia? Nak taubatan nasuha, zina, curi, minum arak, dosa-dosa besar tu, kena bunuh diri. Sudah. Masalah. Tapi nasib baiklah syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang the best among the best, iaitu pelengkap kepada syariat-syariat Nabi-Nabi yang terdahulu, Rasul-Rasul yang terdahulu. Maka bila kata Musa tanya Nabi Muhammad berapa kali ni? 50 kali. Tak larat Muhammad, tak boleh. Aku telah berhadapan dengan umat aku, maka aku tahu umatmu tak akan mampu. Aku telah mencuba kepada umat sebelum kamu, dan aku sudah mencuba dengan sebaik mungkin dengan Bani Israel. Maka kembalilah kepada Rabbmu dan mohonlah kepadanya keringanan untuk umatmu. Aku pun kembali, Allah mengurangkan 10 waktu. Jadi 40. Tak, daripada 50 jadi 40. 40 waktu. 40 waktu pun kali 2, 80 rakaat lah kata. Lepeh juga ni. Lalu aku kembali kepada Musa, dan dia berkata sebagaimana yang pertama. Dan faraja'tu fawadha'a anni 'ashran. Faraja'tu ila Musa faqala mithlahu faraja'tu fawadha'a anni 'ashran. Faraja'tu ila Musa faqala mithlahu fa umirtu bi 10 salawatin kulli yaum. Faraja'tu faqala mithlah. Sampai 10 dah. 10 rakaat tu, 10, tinggallah 10. Maksudnya Nabi Muhammad naik balik langit ke-7 dan jumpa naik ke Sidratul Muntaha, naik ke Baitul Ma'mur sebanyak berapa kali? 5 kali jugalah. Kali pertama, kali kedua, kali tinggal 10 rakaat. 10 rakaat ni faraja'tu fa umirtu bi 5 salawatin kulli yaum. Maka tinggal 10 tu Musa kata pergi naik lagi Muhammad. Jangan Muhammad. Jangan. Nabi Muhammad dengar. Nabi Muhammad pun naik, tinggallah 5. Berapa kali Rasulullah naik? Lebih kurang dalam 6 kali. 5-6 kali gitu ya. Orang yang boleh jumpa dengan kalau kata pejabat CEO, saya dulu kerja dengan Karang Kerah ni, Datuk Usamuddin tu, dia punya pejabat CEO lah. Nah, kita kerja setahun ke 2 tahun.
saya dan kawan-kawan yang bahagian pengurus buku-buku agama Islam ni kerap masuk dalam pejabat Datuk, kami panggil Haji, Datuk Samudin ni. Ada seorang ni senior editor ke senior pemberita lah. Kemudian dia pindah jadi MB Kedah punya isu akhbar sekarang itulah, Cik Mak nama ya. Kolom. Dia kata saya kerja sini dekat 15 tahun, 16 tahun. Ni saya nak berhenti ni. Kali pertama saya masuk, mula-mula dulu, ada sekali, awal-awal kerja dulu. Dan kali kedua, inilah masa nak berhenti. Jadi sepanjang dia kerja 15-16 tahun tu, lebih kurang 2 kali dia masuk ke dalam bilik bos, CEO ataupun Datuk Samudin. Kami geng yang ustaz ni hampir setiap minggu duk masuk dalam bilik tu. Ada meeting lah, sekejap bos panggil, dia nak sembang, dia nak cerita. Jadi dari satu sudut tu, walaupun saya baru, tapi kerap masuk dalam bilik bos. Istimewa lah. Rasulullah naik turun 6 kali. Mengadap Allah Ta'ala secara haisi ke, secara maknawi ke, secara hakikat ke, secara hakiki kita tak bincang lah. Tapi yang kita tahu Rasulullah naik untuk terima watikah solat tu sendiri. 6 kali. Naik turun, 5 kali, 6 kali. Ini special of the special. Nabi-nabi lain tak boleh begitu. Nabi Musa pun bila nak bercakap dengan Allah, Nabi Musa minta Allah jelmakan zat dia. Sehingga bila Allah tunjuk sedikit saja nur dia, pecah bukit tersinar pesan Nabi Musa AS. Ini Rasulullah naik, dijemput naik. Mana lebih hebat. Di sini kedudukan Nabi Muhammad SAW boleh kepada capaliyun, capa Nabi Muhammad tu mulia. Ajaib gitu. Capa. Banyak-banyak benda di batang tubuh Nabi Muhammad tu, capa yang dia fikir. La haula wala quwwata illa billah. Buat logo, pakai ambil berkat. Ni logo capa. La haula wala, saya tak boleh beri, tuan-tuan. Ibu-ibu sekalian, capa tu tidak bermasalah. Logo tu pun okey je. Tapi bila ada iktikad, ada logo ni, kalau masuk bini nak beranak, letak logo ni bersama bini, mudah nak beranak. Ini apa cerita ni? Ini dah jadi tangkal. Kalau kita semayang, kita buat logo tu besar-besar tempat kita bersujud arah kiblat tu, maka lebih dekat dengan Rasulullah tu teringat. Apa cerita ni? Dengan kita kata sembah apa semua, dia marah pula. Tapi nak ke arah tu. Taklah sampai tahap tu, tapi nak ke arah tu. Na'udzubillah min dzalik. Islam tak ada logo-logo apa semua ni. Logo bulan bintang tu bukan logo Islam pun. Itu setengah orang dia boleh tukar masuk dalam sing punya gurdwara. Ada budak panda ke apa. Baguslah dia nak berhenti semayang. Dia tengok kubah apa semua, dia pun masuk semayang. Orang lain duduk baca guru nanak punya. Dia duduk solat sunat. Menghadap kiblat mana tak tahu. Nak katanya Islam tidak datang dengan simbol. Kubah-kubah tu India punya tradisi. Kita di alam Melayu, masjid surah kita awal dulu, kalau perasan, tak ada kubah-kubah tu. Straight saja bertangga. Kalau masjid kapal laut tu, mana ada kubah? Tak ada. Kubah ni mari daripada India, pengaruh Farsi India. Kalau pergi ke Rusia, siapa pernah pergi ke Rusia tu? Dia punya bangunan warna-warni tu. Dari jauh kita kata masjid lah tu. Rupa-rupanya tak ada apa bangunan begitu saja. Nampak tak? Di sini menariknya yang kita namakan sebagai Islam itu, yang very dynamic dan very, kita kata, straight to the point, menunjukkan bahawa Islam agama wahyu, bukan agama mistik. Islam agama wahyu. Wahyu ni jelas. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kefahaman yang benar kepada kedua sumber itu. Baik. Kemudian 5 kali, qala inna ummataka la tastati'u 5 salawatin kulla yaum wa inni qad jarrabtu an-nasa qablaka wa 'alajtu bani Israila ashaddal mu'alajati farji' ila rabbika fas'alhu takhfifi li ummatika qala sa'altu rabbi hatta istahyaitu
hatta stahyaitu walakin arda wa usallim. Qala falamma jawaztu nada munadi amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi. Okey. Aku pun kembali, Allah mengurangi 10 waktu lagi sampai 10 waktu. Lalu aku kembali kepada Musa dan dia berkata sebagaimana yang pertama, aku pun kembali lagi. Kembali. Lalu aku kembali kepada Musa 10 kali solat sajalah sekali. Lalu aku kembali kepada Musa dan Musa berkata yang sama juga, kembali tak mampu. Aku pun kembali dan Allah memerintahkan kepadaku 5 kali solat setiap hari. Maka aku kembali pada Musa. Lalu dia kata, apa yang diperintah padamu? Aku katakan, aku diperintahkan untuk melakukan 5 kali solat setiap hari. Dia berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan solat 5 kali setiap hari. Dan sesungguhnya demi Allah, aku telah mencubanya kepada umat sebelum kamu. Dan aku telah cuba sebaik mungkin dengan Bani Israel. Maka kembalilah kepada Rabbmu, lalu mohonlah keringanan untuk umatmu. Baginda bersabda, aku memohon kepada Rabbku hingga aku malu. Istahyai itu tadi. Aku malu dah. Ni power Nabi Muhammad ni. Akan tetapi aku redha dan menerima. Ketika aku telah berlalu, ada seruan kedengaran. Aku fardukan kewajipan kepadaku. Dan kuringankan kepadamu di sini. Dan kuringan kepadamu. Dan kuringankannya terhadap hamba-hambaku. Assault. Apa benda yang kita perasan sini? Pertama, Rasulullah dengar kata-kata senior dia. Sebab senior dia lebih berpengalaman daripada Musa. Musa bercakap berdasarkan bukti empirikal. Pengalaman aku sendiri. Aku telah berhadapan dengan umat sebelummu, dengan umat aku sendiri, Bani Israel. Tak larat Muhammad, tak boleh. Kalau Nabi Muhammad tanya Nabi Musa, ya kamu ni? Ya, aku buat sendiri. Aku sendiri. Tak boleh, tak mampu. Tapi sampai satu tahap, seorang tokoh, seorang pemimpin kena ada stand. Nabi Muhammad dengar nasihat, maka kita pun kena dengar nasihat senior-senior kita. Mak ayah kita, orang berpengalaman, pak kerja, ghalibnya kita kena dengar nasihat mereka. But at some point, kita kena ada stand kita sendiri. Antara pengajaran kita tak perasan. At some point, kita dengar banyak nasihat dan kita cuba buat yang terbaik. Tapi at some point, bab ini tak boleh. Saya ada pandangan saya sendiri. Bila sampai 5 tadi, Musa masih lagi suruh Nabi Muhammad naik minta. Nabi Muhammad kata tak apalah. Stop. Aku malu dah. Aku redha dah terima 5 waktu ni. Saya pula tepuk. Allahu Akbar. Bayangkan kalau Nabi Muhammad naik sekali lagi. Mungkin tinggal sekali saja. Ini pasal pemalah. Mungkin sekali je solat kita kalau Nabi Muhammad naik sekali lagi. Ibu-ibu sekalian, bayangkan. Ada. Tapi takdir Allah, qadar Allah wa ma syaa fa'al, ataupun apa yang sudah terjadi di ketika zaman itu ataupun di Lauhil Mahfuz, di alam tertinggi al-a'la, yakni maka sudah termaktub kita akan terima solat 5 kali sehari semalam, antara ibadah yang Rasulullah terima directly from Allah Azza wa Jal pada malam Mi'raj. Betapa hebatnya yang namanya solat dan seumpamanya ini. Gitu. Jadi walaupun kita dengar pandangan senior, pendapat mereka, nasihat mereka apa semua, at some point sebagai seorang tokoh, pemimpin, individu, akhirnya kita kena ada stand kita sendiri. Sebagai anak bahkan, kita dengar nasihat ayah kita, mak kita. Tapi sampai satu peringkat, kita kata, okey, mak ayah, ibu ayah, saya dah dengar yang ni. Cuma dalam bab ni, saya ada pandangan saya sendiri. Saya cenderung ini. Macam pernah berlaku seorang sahabat saya ni, dia belajar dalam bidang dietitian, diet, berkaitan dengan pemakanan apa semua. Itu dalam bidang sains pemakanan. Jadi dia bidang sains, dia tak minat. Tapi mak dia suruh, ayah dia suruh. Sebab apa? Di UIA Kuantan, sebab dia orang Kuantan, tak payah datang ke KL. Sebab dia ada pengalaman abang dia meninggal dunia, mak dia makan trauma sikit, nak dia duduk dekat dengan dia saja. Gitu. Jadi dia duduk mengadu, ustaz,
saya tak minat ni. Saya minat bidang falsafah, sejarah, tamadun. Dah. Kalau boleh nak tukarlah. Kata Mubin gini. Masa tu dia jumpalah, dia duduk luar perasaan lah, gini-gini. Saya belajar pun tak minat. Kata Lulu ke tak? Lulu okey lah, boleh je. Tapi tak minat lah. Dia kata dia minat nak baca Hamka, dia minat nak baca ni lah. Dia kata baca lah, tak ada masalah. Maka saya pun kata ginilah. Mak ayah kita ni penting untuk kita laksanakan dia punya apa nama hasrat, dia punya permintaan itu. Saya pun tanya lah, ni entah sem berapa dah? Dia kata sem berapa ya? Dia kata sem, masa tu sem 7 ke sem 6 begitulah. Ada berapa sem lagi? Lebih kurang setahun setengah je lagi. Pak kata takkan nak berhenti sekarang. Dah. Saya pun kata gini Mubin. Kita give and take. Okey, untuk degree ni entah pejamata, entah perhabis lulus. Habis saja entah degree ni, entah pun bagi tahu ayah dengan ibu entah, kata mama, papa, I have done what you asked me to do. So now for my master and PhD, I will proceed on my interest. Saya akan proceed dengan apa yang saya minat dan saya pilih sendiri. So masa tu minta ruang untuk entah buat keputusan sendiri. Kita dengan alasan entah dah sempurnakan apa yang mereka nak. So lepas ni minta ruang daripada mereka untuk master dan PhD, entah pilih bidang yang betul-betul entah minat sendiri. Alhamdulillah dia dengarlah masa tu. Dia tak berhentilah, tak drop off apa semua, dia habiskan degree tu dan akhirnya sekarang sedang buat master dalam bidang yang bukan bidang asal dia tu lah, dalam bidang selain itu. Sebab hari ini dunia dinamik pengajiannya. Saya sendiri diploma, master, diploma, degree, master, PhD saya lain-lain. Tapi jadi masalah lah sikit kalau nak jadi pensyarah awal tu. Saya masalah awal-awal dulu, saya tak fikir nak jadi pensyarah. Kalau dari awal saya nak jadi pensyarah, saya tahu baik saya ambil satu bidang straight je. Itu jadi fokus bidang. Tapi kita minat baca macam-macam. Yang tu kita minat, yang ni kita minat. Dia masalah lah. Untuk jadi pakar dalam satu bidang, dia tak boleh gitu. Dia kena fokus pada satu bidang. Takhasus dia panggil. Dah seumpamanya. Macam Dr. Zaimi pun degree dia apa nama syariah, fi usul. Master dan PhD bawah hadis. Tapi still di bawah pengajian Islam. Masalah saya, diploma pengajian Islam, degree pengurusan, master pengajian Melayu, PhD pengajian Islam balik, peradaban Islam. So di situ, alamak macam mana ni? Fikirlah sendiri, kena uruskan. Jadi dia ada isu sikit di situ. Sebab tu saya hanya fokus kalau masuk universiti, mungkin peluang saya untuk mengajar dalam subjek-subjek universiti, subjek teras. Tamadun Islam, tu boleh lah. Tamadun Islam, peradaban Islam, falsafah isu semasa, dia ada subjek-subjek teras. Semoga ada rezeki lah. Dah interview 2 tempat dah tu. Dah banyak lagi saya minta belakang lah. Teba jala dia panggil. Teba jala. Dah. Mana tahu tiba-tiba lekat pergi Brunei ke. Dah. Kok ada rezeki, kita mana tahu dah. Begitu. Jangan mari rezeki lain, sudah. Rezeki yang tu kita tak nak satu lagi tu. Rezeki ni kita nak. Habis-habis tu, mem warning dah. Awak jangan macam-macam. Ada. Masa dapat surat senik tu, dia menangis lah. Dia menangis dalam kereta satu Dia menangis. Awak jangan macam-macam. Ingat ke apa benda? Pesanan penaja itu dulu. Awak jangan macam-macam. Aduhai. Banyak-banyak benda nak fikir. Kita fikir tak ada kerja lagi. Kalau boleh nak kerja segera. Dia dah banyak berkorban. Sampai hari ni pun masih dia banyak menanggung pun semua. Boleh dia fikir benda tu. Pening kita. Kata baik awak berdoa saya cepat dapat kerja. Pada dia fikir benda tu. Tapi tak tahulah. Dia risau bab tu. Itu hak dia lah ya. Maka akhir sekali aku fardukan kewajipan kepadamu dan kuringankan terhadapmu hamba-hambaku. Sebut sini. Falamma jawaztu nada munadin amdaitu faridati. Aku telah fardukan kepada kamu faridati dengan apa yang aku dengan kefarduanku, maka ia menjadi fardu kepada kefarduan. Wa khaffaftu dan aku ringankan ain ibadi ia daripada kamu.
Jadi hadis ni riwayat Bukhari pada banyak tempat dan ada juga riwayat Muslim. Dari saya panjang sebenarnya. Saya nak ni kita punya komen ni. Moga dimurahkan, alhamdulillah. Apa ni? Sains pun ada dalam Quran. Ya, sains tabi'i ya. Dia ada dua. Dia ada dua ya, kena faham. Sains tabi'i, sains yang sudah jelas, terbukti secara faktual dan tak mungkin lagi salah. Tak mungkin ada benda baru dah. Contohnya, kejadian kelahiran baby. Tak mungkin ada sistem lain. Itulah sistemnya. Iaitu ada nutfah, ada mudghah, alaqah dan seterusnya. Macam dengan khutbah Jumaat boleh. Ada. Saya pun lama tak baca khutbah ni. Beruntungnya kita bagi umat Muhammad benar kat Nur Asia. Langit pertama Adam, okey, alhamdulillah. 7 Nabi Ibrahim. 5 hari saya na'udzubillah min dzalik. Semoga kita boleh selesailah yang wajib ya. Hadis yang sangat memotivasikan kita ada Arabi ataupun salah seorang sahabat ataupun seorang Arabi ni apa dia? Arab Badui ya. Ataupun sahabatlah datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak semayang bang tak tinggal, aku nak buat yang Allah Taala suruh dan aku nak tinggal yang dia larang pun saja. Lain-lain aku tak nak buat, yang sunat-sunat aku tak nak buat belaka. Aku nak buat apa yang disuruh, nak tinggal apa yang dilarang. Maksudnya nak buat yang wajib dan tinggal apa yang haram. Itu saja. Rasulullah kata, adakah aku layak masuk syurga? Ya, syurga untuk kamu. Dia. Jadi itu sepatutnya kita jaga sungguh-sungguh yang wajib itu sesempurna mungkin, barulah kita move on kepada yang sunat-sunat. Sebab sunat tu menampung yang wajib-wajib itu. Gitu ya. Tapi kalau yang wajib pun tak berapa nak semenggah, tu masalahnya. Sungguh special ni, ya, cannot brain. Apa ni cannot brain ni? Soalah pemujaan melampau terhadap Rasulullah SAW. Betul. Amboi. Lagu tu. Awak dah kena warning. Terima kasih. Amin. Terima kasih Kak Lina ya. Extend sikit doa sikit lagi. Hari itu saya minta doa untuk mudahkan urusan pengajian, dah settle dah semua alhamdulillah. Dah dapat surat senat dah. Kak Syida pun dah share kawan-kawan semua kan. Tu settle dah tu. Kira rasmi dah lah. Cuma saya tak war-warkan di Facebook lagi apa semua. Saya segan lah. Tak ada keperluan pun. Tapi buat masa ni saya sedikit nak kata tak tertekan tu menipulah. Adalah sikit kesan dia. Bila kita kerja lagi ni, adalah dia punya tekanan-tekanan sikit itu. Gitu. Tapi insya-Allah nanti saya pun dah minta banyak tempat tu adalah tu rezeki insya-Allah. Baik, untuk Duruh Ibar ni mungkin kita akan baca pada minggu depan ataupun sesi seterusnya sebab dia sekali harung. Sebahagiannya sudah kita bincang tadi. Sebab kita baca sekali harung saja sebelum kita masuk ke kisah yang baru, iaitu kisah roh mereka dalam tembolok burung hijau. Ini pun menarik ni, berkaitan orang mati syahid. Kedudukan orang mati syahid yang begitu special. Roh mereka dalam perut burung hijau, dan burung itu sarangnya tergantung di arsy Allah, dan mereka bebas masuk keluar ke dalam syurga untuk makan minum. Tapi ada burung yang tak boleh masuk, iaitu orang mati syahid tapi ada hutang yang belum selesai. Ini banyak perspektif yang boleh kita bincang insya-Allah. Jadi ada sebarang soalan tak sebelum kita berhenti ni? Ustaz. Berkenaan capal tu Ustaz. Pas kan tak ada memang kena brain Ustaz. Macam mana capal tu boleh jadi satu idola dia Ustaz? Macam mana capal tu boleh jadi satu? Tak pernah jadi tradisi dalam aliran mana-mana pun di Malaysia ya. Termasuk aliran tradisional pondok pesantren daripada Indonesia, daripada Malaysia. Ustaz-ustaz saya sendiri zaman duduk pondok dulu di Pasir Mas apa semua, Pasir Tumbuh Pasir Mas, kami tak pernah tengok tugu-tugu kami duk angkut logo capal. Tanyalah kalau Kak Syida kenal siapa-siapa yang duk mengaji pondok tahun 80-an 90-an, tak pernah jumpa. Capal ini hanya muncul 10 tahun kebelakangan ini sahaja. Setelah munculnya gelombang habaib. Kita tak kata habaib ni bukan keturunan Rasulullah, memang sebagian besar mereka sahih. Tapi keturunan Rasulullah tidak menjamin mereka benar-benar mendukung sunnah Nabi SAW yang mengarut berapa ramai.
Dan ada hadis Rasulullah berkaitan benda tu. Akhir zaman akan ada orang yang mengaku sebagai keturunan aku, tapi dia bawa hadis yang kamu tak pernah dengar mana-mana pun. Dia rekod sendiri. Dan itu dah berlaku. Ada hadis sahih tu. Jangan main-main. Sebab tu kami agak kritikal dengan benda-benda begini. Kamu pakai serban besar mana ke, jubah besar mana ke, bila kamu bercakap, kamu tak sebut sumber daripada mana, dan bila disemok sumber tu daripada Syiah, daripada hadis palsu, tak ada guna kamu muka handsome, pakai serban apa semua apa. Keturunan Nabi sekali pun tak ada maknanya. Dari sudut keilmuan kita itu. Ya. Jadi capal ni entah bagaimana ya. Dia jadi fenomena selepas golongan habaib yang tiba-tiba duk bawa benda tu. Dan saya nampak faktor golongan businessman yang mengambil kesempatan akhirnya melahirkan produk macam-macam lah. Topi lah, kopiah lah. Orang niaga ni bukan kira. Dia kira nak jual produk dia je. Tapi masalah dia nak lakukan produk tu, dia cipta macam-macam. Oh, siapa pakai logo ni, siapa simpan keychain ni, siapa yang ni, akan diberkati, akan dimudahkan dapat rezeki, nanti nak beranak muda. Nak beranak muda apa? Mengandung pun tak lagi. Beliau nanti, ada. Saya tanya sendiri soalan sahabat dia pakai topi. Saya kata pakai topi ni tak ada masalah lah. Pakai topi macam pakai kopiah je, tak ada masalah apa. Nah, walaupun dulu tok guru tradisional ni tengok pakai cap topi sudu tu marah betul. Itu Yahudi katanya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Baca hadis tu selalu. Tapi bila ustaz-ustaz pujaan mereka pakai dengan ada logo capal tu, ini trend bagus. Semoga kita ingat selawat pada Rasulullah gini. Boleh ditukar daripada situ. Ada pakai jubah elok, pakai cap. Kita tengok pun pening lagu mana. Nah. Tapi nak katanya trend itu muncul sebab ada dokongan orang bisnes apa semua. Dah mahal. Bukannya RM20 tapi dia tu 100. Yang baru ni apa dia? Ada produk baru pula ni. Memang produk apa? Saya duk tengoklah The Capal. Dia punya brand tu The Capal. Lepas tu bila kita tanya, buat apa ni duk puja logo Capal apa semua? Oh, dia justifikasikan. Oh, ni ada seorang imam ulama nama Hakim Tirmizi. Hakim Tirmizi tu ada dua, satu ulama hadis dan satu lagi memang ulama sufi. Yang dia ni tak terpakai dalam bidang hadis apa semua ni. Dan dia lakarkan logo Capal itu dengan na'la. Yang ni logo Capal tu dengan letak kaifiat tertentu. Buat logo apa semua. Dan pada zaman kita ni, golongan yang paling ekstrim duduk angkat logo Capal ini adalah yang namanya Brelwi. Golongan yang telah difatwakan sesat oleh ulama ahli sunnah wal jamaah di India, Pakistan. Brelwi ni golongan sufi melampau, pemuja kubur. Dan seumpamanya. So kita kata apa benda ni? Benda ni tidak ada lain melainkan ada golongan yang nak bawa trend. Supaya trend mereka menjadi arus perdana, lebih ramai orang awam terpengaruh, itu dia nak, dan akhirnya golongan yang buat bisnes juga dapat keuntungan ataupun dapat manfaat untuk mereka. Kita tak tolak bisnes bagus. Jual kopiah tak ada masalah. Tapi bila kamu jual kopiah, letak logo, kamu kata ada fadilat. Ni melampau lah. Ni reka-reka lah. Dan seumpama je. Sebab nak justifikasikan lambang Capal itu ada fadilat. Maka ya macam orang dulu nak jual cipta hadis palsu untuk nak jual dia punya produk. Nah, contohnya apa dia? Al-bazinjanu shifa'un min kulli da'in. Apa bazinjan? Terung. Terung itu syifa, penawar bagi segala penyakit. Agak-agak siapa yang cipta hadis tersebut? Toke terung lah. Dia nak terung, dia tu laku. Nampak tak? Jadi itu bergelumang, jadi trend, dan orang awam ni ikut je. Orang awam ni ikut je Tok Guru dia kata apa semua. Padahal kalau kita tanya Tok Guru dia tu, kita kata zaman Tok Guru mengaji dulu di pondok, ada ke tak logo-logo siapa ni? Dia pun tahu tak ada. Tak ada. Ni benda-benda ni lah yang kita risaukan. Dan benda-benda ni sangat sinonim dengan yang namanya Syiah. Kita risau bila dah biasa dengan puja logo, puja tokoh, puja keajaiban, tokoh ni mimpi tu, tokoh ni mimpi ni, mimpi tu, mimpi ni. Bila Syiah mari,
Kerti nak beza antara Syiah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu yang kita risau kemuncak. Tanpa kita nafikan berbeza lah golongan Habaib. Ini bukan Syiah. Tapi benda yang mereka bawa tu banyak sangat sama dengan yang Yaman ni lah. Puja kuburnya, duduk buat ibadah sekian. Banyak sama sangat. Dan inilah yang dirisaukan oleh guru kepada guru-guru kami, iaitu Maulana Muhammad Asri Yusuf, sebagai orang yang kaji Syiah sampai ke Tulang Hitam. Dalam bahasa Farsi, dalam bahasa Urdu, dalam bahasa Arab. Bahkan duduk dengan Syiah. Pergi duduk di negara-negara Syiah. Dia tengok dengan mata kepala Syiah. Jadi dia kata sama. Membawa kepada ke arah itu. Ini yang kita risau, ibu-ibu sekalian. Bila kita taksub tokoh, taksub individu, kita bukan lagi berpada dengan bukti daripada Quran dan hadis. Kita kata selagi mana dia kata apa, atau betul belakang, kita tak ada itu. Itu kita dah sampai tahap yang Allah butakan mata hati lah, na'udzubillah min dzalik. Jangan tanya soalan-soalan gitu kat Syidah, naik angin. Yalah Ustaz, memang sebab apa sekarang capal tu pun dah logo capal tu dia letak dekat mihrab surau kan. Jadi dah macam nampak dah macam style macam pemujaan. Ada sebab kita rokok sujud dekat depan dengan capal tu kan. Jadi macam rasa macam, tapi benda tu satu kebiasaan bagi dia orang, tapi kita nampak benda tu tak pelik. Tapi nak cakap lebih-lebih pun memang tak ada guna lah, sebab kita ni memang tak ada authority. Tapi itu lagi macam tak susah sangat. Kat capal ni jadi macam itu image yang saja kan, tapi letak dekat tempat solat kan. Dan kita macam kita orang kata apa, takut jadi macam sembahan dah pula kan Ustaz. That's why yang cannot brain Itu dia Ustaz. bagus lah. Cuma kita kena faham bahawa ramai orang awam macam budak-budak, pakcik-pakcik tu pakai kopiah ada logo Japar. Mereka pun tak tahu apa tu, ikut saja. Tapi kalau kita tanya, kenapa pakai kopiah logo Japar ni? InsyaAllah ada fadilat dia. Kalau gitu salah. Kalau kita risau bila dah sampai tahap tu lah. Tahap pakai tu rasa ada i'tiqad tertentu. Bila pakai ni rezeki jadi murah. Semalam hampir-hampir nak accident, tiba-tiba ada orang mari selamat. Tengok pakai topi Japan ni lah. Dia dah mula dah. Dia mulalah benda-benda gitu tu. Saya ni kalau sepatutnya accident dah ni semalam. Sebab tu pakai topi ni lah. Dia ni benda-benda gitu. Kita risau gitulah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi trend tu dah makin kurang lah mutakhir ni. Makin. Itu kita kena bercakap lah. Kena bercakap selalu. Kena pesan selalu dah seumpamanya. Sebab benda ni bila bisnes dia trend ya. Bila benda tu dah tak boleh buat duit, orang pun move on lah. Benda baru pula dia cipta. Gitu ya. Ustaz, kursi ni pun dah dia buat logo capal. Kursi macam ni. Saya nak kata kursi lah yang baru jual tu. Dia capal tu. Ya. Okey je kalau kata beli, kenapa? Cantik, harga murah, logo pun cantik. Okey je, tak ada apa. Tapi yang kita khawatir sekarang, kenapa beli yang ni? Supaya berkat, supaya bila duduk atas kursi ni jadi mudah sikit nak sampai syurga. Hati jadi tak boleh tu. Tak ada isu Wallahu alam. Okeylah, kalau ada apa-apa kita berhenti sini lah. Kak Syidah, Kak Liza. Liza tengok ada apa, ada kamera on. Kamera on. Tak apa. Kapal memang on kamera je. Takut terbuka. Alhamdulillah kita memang kata tahu, kita cuba lagi tadi isu pada Isra Mi'raj tadi kan, besi yang minggu lepas kita cerita dah, besi apa ada Melayu ni kan, gambar-gambar borak semua kan. So hari ni kita tak habis lagi Ustaz sampai takbir tu tadi lagi. Tak lagi lah kan. Intipati dan pengajaran dengan intipati dan pengajaran kita tak sempat Ustaz. Ini yang banyak sangat tempoh 30 hari Ustaz. InsyaAllah kita jumpa minggu depan Ustaz ya. InsyaAllah. Ustaz dah habiskan ni sorry Ustaz. Dah tak habis pula lagi. Saya sikit-sikit lagi misteri isu kat dalam ni nanti insyaAllah. Terima kasih sebab semua. Kita dekat ini dulu insyaAllah. Kita berhenti sini dulu. Kita end sesi kita yang tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insyaallah masih banyak semua. Kita jumpa lagi minggu depan insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar ya dulu. Terima kasih Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Sama. Alhamdulillah. Okey, semua sama-sama terima kasih semua. Alhamdulillah sesi ni memang dinanti-nantikan lah sebab apa kita dapat kata ilmu-ilmu yang dah ilmu-ilmu yang diperap tapi di-upgrade balik semula. Jadi kan kita selama ni kita mungkin tak perasan benda tu. Rupanya ada satu kesalahan yang kita buat kan. Macam apa hadis-hadis ni hadis ni nampak pelik tapi rupanya hadis tu sahih semua kan. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat semua. InsyaAllah kita jumpa lagi esok pagi dengan sesi Ustaz Nazri Riza jam 9. Tapi tak jam 9. Suara mute. Mute. Petang ni kelas Ustaz Yusof tak ada. Kita ganti insyaAllah nanti hari Khamis lagi. Kak Izzah buat pemahaman ni makluman dalam grup. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi insyaAllah. Jom insyaAllah kita jumpa lagi sepagi sebab Ustaz Yusof tak ada planning. Kita boleh skip lah mana-mana kelas yang mana ada insyaAllah. Dengan itu saya end saya sepagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.